Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid? Pada hari ini, insya-Allah, kita akan meneruskan pembelajaran kita bagi subjek sirah, iaitu tahun ketiga Hijrah. Seperti yang minggu lepas ataupun sebelum cuti sekolah, kita telah pun belajar tentang tahun kedua Hijrah. Apakah ibadah yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah? Dan hari ini kita akan mempelajari apakah ibadat yang telah disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah. Okey, baiklah murid-murid, insya-Allah kita akan tengok yang pertama, apakah dia ibadat yang disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah. Okey, yang pertama yang telah diibadatkan pada tahun ketiga Hijrah ialah, kita boleh lihat di sini di buku teks masing-masing ataupun boleh tengok pada skrin yang Ustazah lampirkan pada muka surat 54. Okey. Untuk yang pertamanya kita akan tahu iaitu tajuk kita yang pertama pada tahun ketiga Hijrah. Okey, ibadah yang telah disyariatkan iaitu pada tahun ketiga Hijrah ialah pengharaman arak. Pengharaman arak. Okey. Pengharaman arak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku secara berperingkat-peringkat kerana ia sudah menjadi minuman tradisi masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Pada suatu ketika, seorang sahabat membaca surah Al-Quran dalam solatnya tetapi telah bertukar ayat sehinggalah Nabi menegur dan mengharamkan minum arak. Okey, kenapa telah disyariatkan pengharaman arak ni? Sebabnya di antaranya ialah kerana pada waktu tu mereka telah menjadikan arak ni adalah satu minuman tradisi bagi mereka. Jadi masa tu arak tak diharamkan lagi. Bukannya turun-turun je ataupun diciptakan Nabi Muhammad tu ataupun pada asalnya kejadian arak tu terjadi terus diharamkan, tidak. Tapi secara berperingkat-peringkat Allah telah menurunkan perintah supaya arak ni diharamkan kerana telah berlaku satu peristiwa yang kita boleh lihat di sini. Okey, kalau kita lihat di sini yang mana suatu ketika seorang sahabat membaca surah Al-Quran dalam solatnya tetapi bertukar ayat sehinggalah Nabi menegur. Okey, Nabi menegur untuk mengharamkan minum arak. Okey. Seterusnya kita tengok firman Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Okey. Yang mana dalam surah An-Nisa ayat 43 ni kita boleh lihat, okey, yang mana Allah telah berfirman supaya wahai orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Okey, nampak Allah sendiri telah berfirman dalam surah An-Nisa supaya yang mana janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Jadi disebabkan peristiwa ini Allah telah turunkan firman supaya arak ni telah diharamkan untuk diminum kerana tidak ingin mereka orang-orang Arab ni dalam keadaan mabuk. Jadi telah diharamkan untuk meminum arak. Jadi ingat, arak ni telah disyariatkan, pengharaman dia adalah pada tahun ketiga Hijrah. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, pada tahun ketiga Hijrah tadi telah satu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tahun keempat Hijrah. Apakah ibadat yang telah disyariatkan pada tahun keempat Hijrah? Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali. Pada tahun keempat Hijrah, iaitu, okey, yang pertama fardu tayamum. Tayamum bermaksud menggantikan wuduk bagi mengharuskan solat sebagai rukhsah, iaitu ini kelonggaran supaya kepada setiap yang tidak boleh menggunakan air atau mengalami kesukaran mendapatkan air. Okey, seperti yang murid-murid semua tahu, okey, tayamum ni yang mana telah menggantikan wuduk, menggantikan kaedah wuduk. Tapi sekiranya terdapat kekangan dalam mendapatkan air ataupun kita telah macam terdapat luka yang tidak boleh terkena air pada badan kita, tubuh kita, ataupun yang sekarang ni yang terjadi pada waktu sekarang ni, di pandemik kita COVID-19 ni, yang mana kebanyakan orang-orang Islam yang telah pun meninggal dunia disebabkan jangkitan COVID-19 ni, jenazah-jenazah akan dilakukan
tayamum ke atas mereka. Jadi mereka tidak dimandikan seperti mayat biasa, tetapi mereka hanya ditayamumkan melalui beg khas untuk jenazah-jenazah yang terkena ataupun meninggal disebabkan COVID-19. Okey. Jadi kelas kat sini, kita tengok dekat sini, fardu tayamum ni ialah sesuatu yang telah disyariatkan pada tahun keempat Hijrah. Okey, kerana untuk memberi kelonggaran kepada mereka yang sukar untuk mendapatkan air dan mengalami kesukaran ataupun tidak boleh terkena air. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattaharu. Okey, maafkan Ustazah sekali lagi Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Okey, nak kau Ustazah Apalah Ustazah ni macam. Okey, dari surah Al-Maidah ayat ke-6. Okey, kamu boleh tengok sendiri. Okey, kita baca sekali lagi Okey, minta maaf Ustazah tadi. Okey, kita tengok ayat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Okey, yang mana firman Allah SWT telah berkata, Allah telah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey, surah Al-Maidah ayat ke-6. Okey, yang mana maksudnya, jika kamu berjunub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih supaya sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu tanah. Okey, maksudnya konsep tayamum ni kita dah tahu dah. Tayamum ni ialah menyapu debu tanah pada bahagian anggota tayamum, iaitu muka dan tangan. Okey, muka dan tangan. Jadi dalam surah ni, dalam surah Al-Maidah ni, yang mana Allah telah berfirman lebih kepada macam jika kamu berjunub ataupun melakukan persetubuhan dan tidak mendapatkan air, jadi bolehlah melakukan tayamum untuk menyucikan diri dengan sapulah mukamu dan tanganmu dengan debu tanah. Okey, ingat. Jadi fardu tayamum ni telah disyariatkan pada tahun keempat Hijrah. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya kita tengok ibadah yang telah disyariatkan juga pada tahun keempat Hijrah masih lagi, iaitu solat khauf. Okey, pada tahun keempat Hijrah telah berlaku peperangan Zatul Ruqa', iaitu Bani Sa'labah dan Bani Maharab. Rasulullah SAW keluar bersama 700 orang tentera untuk memerangi mereka. Dalam peperangan itu, umat Islam melakukan solat khauf, iaitu solat dalam waktu takut dan cemas. Apabila orang kafir melihat orang Islam sedang melakukan solat khauf, mereka berasa gerun dan takut. Oleh sebab itu, peperangan tersebut tidak berlaku. Masya Allah, hebatnya kan kuasa Allah SWT ni kan. Okey, yang mana kita tengok dari hadis. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tengok bahawa rombongan yang terdiri dari sahabat Nabi berbaris bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekumpulan lagi mengawal musuh. Maka baginda mengerjakan solat 1 rakaat bersama sekumpulan orang yang bersama dengannya. Orang yang berimam. Okey, orang yang berimam dengannya. Okey, beliau tetap berdiri manakala para jemaah menyelesaikan solat masing-masing. Kemudian para jemaah yang selesai solatnya itu mengambil tempat para sahabat yang sedang mengawasi setiap musuh, dan mereka segera ke belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana melaksanakan solat 1 rakaat. Manakala para jemaah menyelesaikan solat mereka, kemudian memberi salam. Okey, itu adalah
daripada hadis baginda lah yang menunjukkan situasi yang berlaku sebelum peperangan ni nak berlaku. Tapi disebabkan kuasaan Allah di mana mereka telah melakukan solat 1 rakaat tadi tu, solat khauf ni tadi, maka bila mana musuh melihat mereka, musuh berasa gerun dan takut, hatta mereka melarikan diri dan seterusnya peperangan ini tidak berlaku kerana mereka pihak musuh telah pun takut dengan pihak Islam kerana mereka telah berasa gerun. Kan bila mana kita membesarkan Allah, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Okey. Jadi kelas, daripada apa yang kita belajar hari ini iaitu ibadah yang telah disyariatkan pada tahun ketiga, tahun keempat. Jadi seterusnya, okey, ini antara contoh nota yang telah rakan awak buat masa yang pertama hari tu. Ibadah yang disyariatkan pada tahun kedua hijrah hingga kelima hijrah. Okey, jadi hari ini kita telah belajar pada yang berlaku pada tahun ketiga hijrah dan tahun keempat hijrah. Jadi awak semua boleh tambahkan, okey, tambahkan nota awak tu, okey, secara ringkas. Apakah yang berlaku pada tahun ketiga hijrah dan tahun keempat hijrah. Okey, ni antara contoh-contoh nota-nota kawan awak lah. Okey, kan. Okey, jadi macam tu lah awak kena sambung dan tambahkan nota tersebut ke bawah. Macam tu lah tambahkan. Okey, jadi sekian saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah nanti Ustazah akan masuk pada tahun kelima hijrah. Seterusnya kita akan simpulkan secara keseluruhan dan kita akan buat satu aktiviti. InsyaAllah. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Maafkan segala kekurangan Ustazah. Okey, semoga dipermudahkan bagi anak-anak murid semua pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.